Hari ni saya nak kongsi satu alat yang saya rasa agak best untuk mereka yang suka buat kerja kayu ataupun suka bertukang secara DIY dekat rumah waktu-waktu terluar macam tu. Dekat depan saya ni adalah drill press yang bajet punya. Walaupun harga dia murah, tapi drill press ni saya rasa agak best untuk saya kongsi dan dia sangat sesuai kepada mereka yang baru nak cuba bertukang ataupun tak nak spend duit yang banyak dekat mesin, dekat alat-alat macam ni. Jadi dalam video ni saya nak tunjukkan beberapa function yang ada dekat drill press ni. Okey, jom. Okey, first drill press ni dia datang macam ni je. Sebelum kita decide nak beli, kita kena ada satu drill. Yang ni, yang drill saya pakai ni, drill untuk buat kerja tebuk dinding dan buat kerja tebuk kayu. Kalau tebuk dinding dia tak berapa best sebab dia kurang power. Dia hanya ada fungsi drill dan impact drill. Kalau untuk tebuk dinding dia lebih sesuai fungsi hammer. Dia lebih sedap sikit. Tapi untuk kerja kayu dia tak ada masalah. Semakin power drill, semakin best kita boleh guna dengan drill press ni. Jadi andai kata kita tak ada drill lagi dan kita nak beli benda ni, dia agak kurang berbaloi sebab kalau campur-campur dengan drill lebih kurang 2, 3, 400. Lebih baik beli drill press yang kecil. Kalau kita dah ada drill macam ni, baru kita boleh decide untuk beli benda ni. Dia lebih berbaloi. Sekarang saya tengok dekat Lazada, harga dia bawah RM50 sahaja. Jadi kalau kita nak beli sekarang agak berbaloi. Kalau dulu benda ni baru-baru keluar, dia agak mahal sikit sebab dia tak banyak dekat pasaran. Jadi kalau dah ada drill berbaloi, beli benda ni. Kalau tak ada drill lagi, tak berbaloi. Kita tinggal masukkan je macam ni. Dan kunci bagi ketat dekat sini. Dia ada bagi Allen key, boleh terus guna. Jadi saya nak share beberapa trik yang saya dah guna dekat drill press ni. Saya dah ubah sesuai sikit bagi dia best sikit guna. Drill press ni dia boleh ubah ketinggian. Nak ubah ketinggian dekat sini, kita pusing benda ni dan rendahkan dan kunci balik. Okey, kalau saya nak tinggi, saya buka ni, saya naikkan balik. Okey, dah kunci. Dekat sini saya dah ubah sesuai sikit. Kalau kita beli yang asal, dia bukanlah dia punya butang macam ni yang boleh senang untuk kita buka. Dia hanya ada Allen key je dekat sini. Macam sini, Allen key macam ni. Jadi saya ubah sesuai. Saya cari satu skru dan nut dan buat dia punya tombol ni supaya senang sikit kita nak adjust. Tak adalah nanti bila nak adjust kita kena cari Allen key buka macam yang dekat sini ataupun dekat sini. Agak buang masa dan leceh. Agak lambat. Jadi kalau kita adjust, kita modify, dia lebih senang sikit kita nak buat kerja, nak adjust ketinggian. Yang dekat sini, skru yang biasa saja. Asalkan saiz dia ngam dengan lubang dekat tengah dia ni. Okey, saya just pusing. Jadi andai kata saya nak adjust benda ni, dia lebih senang sikit. Dan boleh terus guna. Dan dekat sini adalah stopper dia. Stopper ni function dia untuk set macam kita nak tebuk dalam mana kita nak tebuk. Bila kita kunci dekat sini, kita tekan, dia akan berhenti. Tapi stopper ni kalau boleh modify macam saya buat tadi, dia lagi baik. Sebab yang ni dia pakai Allen key biasa. Allen key biasa ni agak leceh sikit. Kita kena ada Allen key untuk buka pasang. Dia jadi lambat kerja sikit. Saya nak adjust kedudukan dia ni sebab saya nak tunjuk function yang ada dekat tepi ni. Kedudukan drill ni tak kisah macam mana sebenarnya. Boleh kita nak sengit ke, nak straight macam ni pun boleh. Tapi saya lebih suka sengit sebab dia jimat ruang sikit dekat sini. Dan wire ni senang sikit kita nak tarik dekat belakang. Kalau macam ni dia susah sikit, dia serabut sikit. Dekat sini dia ada satu macam pembaris. Bila kita gerakkan drill ni turun ke bawah, dia dekat sini dia punya marking dia. Yang ni sebagai sukat nak tahu berapa dalam kita tebuk. Mula-mula saya dapat drill press ni, saya agak teruja jugalah dengan benda ni. Tapi bila saya dah pakai lama, saya rasa benda ni tak adalah function sangat pun. Tapi kalau orang yang suka benda-benda sempurna, benda ni agak penting. Drill press ni, walaupun harga dia agak bajet, tapi banyak benda-benda yang kita boleh adjust. Sebagai contoh dekat sini.
Yang skru ni untuk adjust dia punya tiang ni. Tiang ni saya dah set kepada yang ni saya dah set kepada 60mm. Jadi bila saya tekan habis pun dia akan berhenti dekat 60mm. Jadi kalau kita nak ubah, contohnya kita nak set kepada 30, kita boleh ubah dekat sini. Saya nak buka dia punya ni tempat adjust ni. Okey, bila kita dah longgarkan dan kita tekan pada jumlah yang kita nak, contohnya 30mm, dan saya ketatkan balik. Dan bila saya rendahkan, dia akan berhenti dekat 30mm. Jadi yang ni function adjustable yang ada dekat sini. Biasa kalau saya nak buat kerja, nak tebuk-tebuk kayu, dia lagi best kalau kita masukkan skru dekat sini dan kunci dekat meja besar macam ni. Dia lebih stabil. Benda ni pun tak akan gerak. Senang sikit kita nak adjust ketinggian dia. Kalau macam ni susah sikit adjust ketinggian. Bila kita angkat, dia gerak sekali. Kalau kita dah kunci, dia lebih kukuh lah. Nak adjust ketinggian, dia lebih senang. Drill press ni walaupun dia power dan harga bajet, tapi dia tetap ada kekurangan dia. Macam contoh, kekurangan yang paling nyata, bila kita dah kunci dia punya tapak ni dan kita tekan dekat sini, dia punya tiang ni goyang, lembut. Jadi sudut 90 darjah yang tegak tu dah tak boleh percaya. Sebab bila dia dah gerak, sudut ni akan lari. Kalau orang yang pentingkan kesempurnaan, agak tak boleh terima benda-benda macam ni. Kalau macam saya tak kisah sangat sudut tu. Jadi saya tak ambil kisah sangat pasal benda ni. Dan benda ni sebenarnya kita boleh fix dia. Untuk tak nak gerak dia punya besi ni, kita boleh tebuk satu lubang dekat sini dan dekat sini, dan kunci dekat meja macam ni. Bila dah kunci macam ni, dia kurang sikit gerak. Kalau saya lepas dekat sini, dia gerak. Ada lagi kekurangan mesin ni, handle dia ni tak best. Dia kecil dan nipis macam ni. Handle dia ni pun dah patah sebab yang ni pun saya dah pakai lama. Jatuh hari tu, pecah. Saya plan nak tukar handle yang kayu, yang lebih tebal dan sedap sikit bila kita nak grip. Tapi sebab saya dah ada drill press yang baru, saya rasa nantilah saya upgrade. Dan handle dia ni kalau kita beli baru kan, dia skru dia ni rapat, tekan dekat sini. Jadi bila skru dia ni kita ketatkan, dia rapat dekat sini, kita nak tekan ni dia berat. Jadi kita kena modify sikit dekat sini. Macam saya modify, saya lapik beberapa keping washer. Bagi dia ada ruang. Saya ada dekat sini satu washer yang besar dan satu lagi washer dekat dalam ni. Bila saya ketatkan benda ni, walaupun kuat, masih ada ruang untuk kita punya handle ni turun naik. Kalau yang dia bagi, kalau yang asal, bila kita ketatkan skru dekat sini, dia akan kunci sekali handle ni. Jadi agak berat dan sangkut-sangkut. Bila dia ada ruang lega macam ni, kita lepas dia lebih ringan sikit. Dan satu lagi yang tak best pasal drill press ni, disebabkan kita pakai drill yang ni, jadi kita tak boleh kawal kelajuan. Biasa saya akan kunci macam ni dan lepas. Jadi bila saya nak on, saya on dekat plug dan dia terus gerak. Dan kelajuan dia laju. Jadi dekat sini antara kelemahan dia lah. Jadi saya ada DIY yang ni untuk adjust kelajuan drill press ni. Jadi saya akan letak dekat sini dan saya akan adjust kelajuan dia ikut kelajuan yang saya nak. Sebab kadang-kadang nak tebuk kayu ni, ada kayu yang perlu kita tebuk laju, ada kayu yang perlu kelajuan dia slow. Jadi kalau kelajuan saya akan adjust dekat sini. Saya masukkan dari kepala plug dia ni dan saya letak dekat sini. Okey. Saya letak macam ni. Jadi bila saya nak bagi drill saya ni laju, saya pusing sampai habis. Kalau saya nak kelajuan dia sederhana tengah-tengah, saya buka lagi dia punya ni. Bila kita pusing benda ni, dekat sini yang akan gerak. Okay, dia akan cengkam. Konsep dia macam kita ketatkan skru, kita longgarkan skru. Bila saya longgarkan skru, yang bawah ni gerak. Benda ni bagi saya agak berguna, tapi kita ada banyak lagi option, banyak lagi kaedah cara lain. Ikut kreativiti masing-masing.
Yang ni tak berapa cantik lah dia punya design dari kayu. Jadi saya nak tunjukkan, saya nak test, saya nak tebuk kayu guna drill press ni. Jom. Saya dah on mesin dan saya dah longgarkan benda ni bagi dia jangan gerak lagi. Sebab nanti saya nak setting. Saya nak pasang dulu mata drill yang kayu. Dekat sini saya ada mata drill yang kayu punya. Yang kayu punya dia tajam sikit depan. Jadi saya akan adjust dekat sini kelajuan yang saya nak. Saya pusing. Mesin drill saya ni agak kasar sikit bunyi dia sebab mesin drill ni hari tu dah rosak. Jadi saya repair balik. Saya belum sempat lagi nak sapu grease dekat dia punya gear ni. Jadi bunyi dia agak kasar sikit. Sebab mesin drill ni saya buat tebuk besi. Jadi dia tak sesuai untuk tebuk besi. Dia terlalu paksa motor yang ada dekat dalam ni. Jadi dia dah overheat. Maksudnya panas yang melampau sampai cairkan dia punya casing dekat dalam. Jadi kalau setup macam ni, dia tak sesuai untuk tebuk besi. Nak tebuk besi sikit-sikit boleh dalam 2-3 keping, 2-3 lubang. Tapi kalau banyak, dia tak berapa sesuai. Boleh, tapi kita kena ada drill yang power. Yang torque dia lebih tinggi dan kuat. Maksudnya walaupun mata ni pusing slow, tapi dia boleh, torque dia ni, pusingan dia ni kuat. Gagah. Okey, saya nak tebuk kayu yang besar ni. Okey, jadi kita kena adjust dia punya ketinggian ni. Okey, saya dah kunci. Boleh terus drill. Biasa untuk kayu besar macam ni, saya guna dia punya speed yang laju lah. Yang lubang ketiga ni saya guna speed yang slow. Speed yang tak laju sangat, tapi tak recommend sangat speed yang slow ni. Dia cepat panaskan motor drill. Saya nak tebuk plywood ni, saya nak tebuk habis biar tembus. Untuk kita tebuk habis ni, seeloknya kita lapik dekat bawah satu lagi kayu. Baru hasil dia tak pecah sangat dekat bawah tu. Dekat sini biasa masalah. Jadi bila kita tak lapik ni dekat sini pecah. Saya tunjuk contoh kalau saya tak lapik. Kalau tak lapik dekat bawah dia pecah macam ni. Tak berapa cantik. Tak berapa kemas lah. Dekat sini tak ada masalah. Jadi saya rasa itu sajalah perkongsian saya untuk video kali ini. Dan saya sangat recommend mesin ni untuk yang baru nak cuba betulkan secara DIY. Kalau untuk tebuk besi, saya lebih recommend drill press yang harga bawah 300-400 macam tu. Dia lebih sesuai untuk kerja tebuk besi. Dan dekat mana nak cari mesin ni? Boleh cari dekat online platform macam Lazada, Shopee. Harga dia pun tak mahal. Lebih kurang je harga dia. Beza RM1, RM2 je. Ataupun nanti saya akan letak link lah dekat komen yang saya recommend untuk beli. Okey, jadi sampai sini saja untuk video kali ini. Moga perkongsian saya ini bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.